Selamat datang Cikgu Remy. Selamat datang, terima kasih. Saya Likang. Okey. Dari Pelangi. Ya. So cikgu dari mana ni? Saya daripada Melaka. Berasal daripada Melaka juga. Juga mengajar di Melaka, SMK Kerubung. Pernah datang Melaka? Pernah. Pernah. Karena dia kan sedap. Oh ya. Jadi jemput datang ke sekolah saya nanti ya. Dengan cikgu pakar STEM Alhamdulillah. Katalah kata pakar, tapi bolehlah kita berkongsi sedikit apa pengalaman yang kita ada. Kenapa kita kena buat aktiviti STEM ni di sekolah? Ada guru-guru yang menonton ataupun yang menonton. Sebab STEM ni dia ada satu pendekatan yang lebih interaktif. Maknanya kita kena beralih daripada pembelajaran abad yang ke-20, ke-19 dulu ke ada abad 21. Iaitu lebih kepada banyak jenis hands-on kan. Jadi murid dia akan terlibat secara aktif dalam kita punya sesi pengajaran. Jadi kalau dulu kita chalk and talk, cakap je, murid pun bosan kan. Kalau sir pun bosan tak kalau cikgu cakap je. Betul kan? Bosan kan? Betul. Jadi kita keluar daripada pendekatan itu, kita gunakan aktiviti hands-on STEM. Jadi kita beraktiviti, semua murid sini akan meneroka ataupun membina, konstruk dia punya knowledge sendiri, pengetahuan dia. Jadi ada banyaklah caranya. Yang paling mudah kalau dalam bidang sains ni ataupun biologi yang saya ajar ialah melalui eksperimen. Jadi kita buat eksperimen lah. Setiap tajuk tu kita buat eksperimen supaya murid sendiri boleh buat, oh inilah sepatutnya dapatannya, inilah kesimpulannya. Jadi instead of belajar teori saja, tapi mereka bina sendiri pengetahuan mereka. Itu lebih aktif dan dia punya kesannya akan menyebabkan ingatannya lebih panjang dan sangat membantu untuk peperiksaan SPM nanti. Menarik perhatian. Betul. Itu adalah cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh kebanyakan guru di sekolah. Jadi sebab macam tadi saya pun ada buat perkongsian juga kan, persepsi. Sebab mereka menganggap subjek sains macam biologi, fizik, kimia, matematik tambahan ni adalah subjek yang sangat berat dan sukar untuk skor. Okey? Sebab mereka ada persepsi yang kurang baik terhadap subjek tersebut. Kenapa? Sebab mereka telah melalui proses tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 yang mereka rasa matematik, sains mereka tak boleh belajar dengan sangat seronok dan tidak boleh skor dengan baik. Jadi sebab itu kita bawakan pendekatan STEM ataupun hands-on ni sejak tingkatan 1 lagi, even di sekolah rendah lagi, supaya satu, mereka minat dan suka. Contoh kalau kita suka seorang perempuan kan, mesti kita akan buat apa saja, betul? Bagi bunga, bagi hadiah, betul? Jadi sebab tu guru kena beralih. Kena tak boleh straightforward bagi chalk and talk. Tidaklah, itu tidak sesuai untuk zaman sekarang. So kena buat pendekatan hands-on ataupun STEM ini supaya mereka ni rasa seronok untuk belajar sains, seronok belajar matematik. Dan saya yakin kalau pendekatan ini berjaya dilaksanakan di peringkat menengah rendah, pastinya untuk peringkat menengah atas nanti ramai murid akan suka masuk ke arah aliran sains ini, untuk ambil biologi, fizik, kimia dan juga matematik tambahan. Ibu bapa punya sokongan sangat penting lah. Satu, yang pertama ialah kita kena ada kolaborasi antara guru, sekolah dan juga ibu bapa. Jadi guru memang dah terlatih, tak ada masalah. Cumanya guru perlukan sokongan daripada ibu bapa lah. Contohnya kalau tak boleh dapat seni, yang paling penting adalah sokongan moral lah. Sokongan kan, kalau kita buat kelas ke, atau nak bagi bahan tambahan untuk PDPC ataupun nak bagi buku pelangi kepada sekolah, so kita sangat alu-alukan. Sekolah memang sangat alu-alukan. Okey, jadi boleh kontak untuk dapatkan buku pelangi untuk bagi kat sekolah. Ya, betul kan. Ibu bapa kena sumbangkan buku-buku tu untuk bantu. So secara langsung akan berikan motivasi pada guru untuk menyumbang dengan lebih bersungguh-sungguh kepada anak-anak murid dia. Okey, yang keduanya ialah sumbangan dari segi macam material ataupun fizikal. Itu sangat penting. Contohnya kita nak ke arah digital sekarang ini, tapi kekangan kita ialah tak banyak sekolah yang mampu menyediakan fasiliti ataupun kemudahan yang terkini, yang paling canggih. Jadi maknanya bila kita nak ke arah STEM itu, jadi semestinya kita dah gunakan pendekatan yang moden, yang berteknologi. Tapi tak banyak sekolah yang ada tu. Kan cik kan? Jadi apa yang akan berlaku ialah guru pun tidak rasa seronok nak berkongsi sebab
kemudahan tu kurang. Bukan tak ada, tapi kurang kan. Jadi bila ibu bapa bersama-sama dengan guru, boleh mungkin buat kutipan dana untuk sediakan peralatan teknologi. Kita memang, contoh saya punya pengalaman lah sendiri kan, kita ada mikroskop, betul, semua sekolah ada mikroskop. Tapi sekarang ini kalau kita belajar tengok dekat Singapura contohnya lah, negara kita yang pengajaran ni sangat canggih, dia punya mikroskop tu dah boleh connect dengan laptop dan boleh pancarkan dekat LCD. Kan, jadi canggih. Jadi murid instead of dia tengok kecil, dia boleh tengok terus dekat skrin. Itu contoh lah. So mungkin dengan adanya, harga tu agak mahal lah kan. Jadi dengan ada kolaborasi ibu bapa dengan guru ini, so mungkin ibu bapa bersatu kan, anak mungkin 4-5 orang nak gunakan berulang kali pun benda tu pun. So mungkin boleh ada sikit sumbangan dana ataupun peruntukan untuk kita sediakan peralatan yang berteknologi ni sebagai persiapan pengajaran yang lebih interaktif, supaya murid ni minat belajar sains. So instead kita tengok macam sel, tengok amoeba yang sangat kecil tu kan, kalau tengok dekat mikroskop tak nampak, kalau tengok besar kita pun seronok. Murid pun wah dia bergerak, para mesin bergerak, dia ada silia, dia boleh bergerak, baru boleh nampak. Boleh nampak kan. So dia boleh interaktif dengan kawan-kawannya juga. So secara tak langsung dia akan memupuk minat murid terhadap subjek khususnya subjek sains dan juga matematik kan. Itulah. Sebenarnya sangat setuju dengan cikgu. Kerana I think kalau sekolah tak mampu kan, ataupun sekolah memang kurang fasiliti semua tu, apakah ibu bapa boleh buat? Betul. Betul. So, ibu bapa kadang-kadang pun sekat, tak tahu nak buat apa. Betul. Kita nak memupuk murid-murid untuk dalam bidang sains, tapi kita pun susah, tak tahu nak buat macam Betul. Betul. So kadang-kadang juga I think ibu bapa pun mungkin perlu bahan-bahan yang mungkin dari luar lah kan. Betul. Macam dari syarikat, macam kita pelangi. Betul. Untuk produce produk-produk. Betul. Objektif tu lah kan. Apakah kita boleh buat dari segi dengan kekangan yang cikgu tahu hari ni dalam sekolah ke, dalam segi interest murid-murid tu, apakah syarikat macam kita boleh buat? Soalan yang sangat baik. Saya pun yang suka soalan tersebut, sebab rasanya bukan saya je mengalami benda ni, dan saya rasa semua cikgu sains ataupun semua guru akan bersetuju dengan pendapat saya ni lah. Contoh, sebab kita memang nak involve. Betul. Kita memang sangat harapkan syarikat-syarikat macam pelangi ni bersama-sama dengan sekolah, kita collaborate untuk produce kita punya Better Malaysia. Betul. Jadi macam contohlah, sekarang ini kita punya murid dia bukan sahaja pembelajaran secara auditory, so murid dengar, dia nowadays there's a visual juga, pembelajaran secara visual. Jadi macam contohnya lah, memang kita ada bahan-bahan pengajaran tetapi secara tidak bersistematik. Maksud saya ialah kita perlukan contohnya video untuk pengajaran. Contohnya lah, sebab satu silibus kita baru, dia tak sama macam 3 tahun yang 4 tahun yang lepas kan. Jadi memang ada kat YouTube, ada yang daripada luar negara punya, mungkin tidak begitu relate dengan konten yang diperlukan untuk murid Malaysia. Jadi macam contohnya fotosintesis lah cerita kan. Jadi kita nak video yang kita boleh mungkin gunakan pendrive saja ataupun link internet, tapi internet pun saya kurang setujulah, sebab ada beberapa tempat mungkin pedalaman yang kurangkan akses. Dia macam mungkin just satu pendrive contohnya, cocok tajuk semua ada, that video. So guru boleh ajar secara visual, instead of kita tunjuk gambar, tunjukkan pergerakan air secara manual, tak begitu mesra calon atau murid. So nowadays murid kan visual saya kata tadi kan. So bila tengok video tu, proses itu berlaku, dan ia sangat membantu murid untuk mudah faham. Dan yang keduanya, dia akan rasa lebih seronok untuk belajar. Dia lebih curious, dia nak tahu macam ni. Lebih-lebih macam subjek biologi lah, macam sains pun, dia adalah subjek yang orang kata macam abstract kan. Macam xylem belah dalam tak nampak, flowworm tak nampak, molekul air macam mana. So bila ada video yang boleh mungkin pelangi boleh sediakan untuk guru-guru, so pembelajaran itu akan nampak lebih interaktif. Boleh dapat juga daripada YouTube macam saya kata tadi lah, tapi satu, dia tidak ikut kandungan yang ditetapkan oleh KPM. Yang keduanya ialah mungkin ditetapkan oleh internet juga. Kadang kita pun mengajar, saya pun sekolah
mengajar di sekolah juga, kadang-kadang line internet pun ada up and down juga. So bila tengok video tak segat, refresh balik. Itu dia dah block that moment pelajar interest nak belajar, dalam dia bosan. Okay, then macam tak menarik lah. So mungkin pembelajaran secara visual ini, gunakan video dan audio ni sangat diperlukan oleh guru-guru, terutamanya guru sains di Malaysia. Ataupun dari segi aktiviti, apakah mungkin kita boleh buat? Okay, so aktiviti tu mungkin kita boleh bekerjasama bersama dengan guru-guru ataupun persatuan guru ataupun majlis guru cemerlang contohnya kan. Banyak organisasi guru-guru lah dekat luar sana. Jadi macam saya cakap tadi, pendekatan STEM ni biasanya kita gunakan hands on. Betul. Jadi hands on ni tak semua guru diberikan ataupun ada kelebihan ataupun kecenderungan untuk mencipta aktiviti hands on yang menarik. So mereka kena dibantulah ataupun dibimbing. Jadi mungkin ada panel daripada pelangi yang berpengalaman dalam bidang ini. So contohnya bab 1, tajuk 1 ni kita apa aktiviti yang hands on yang menarik minat murid kita. Jadi mungkin ia perlu dibukukan ke, dimodulkan ke. So that time kita boleh berkolaborasi guru-guru sains seluruh Malaysia, gunakan tajuk bab 1 ni, cara apa yang terbaik untuk mengajar. Tajuk yang kedua, aktiviti apa yang sesuai untuk ajar tajuk tu. So itu mungkin cadangan saya lah. So aktiviti hands on itu mungkin tak semua guru ada kelebihan. Okay, tak semua orang ada pemikiran yang kreatif nak keluar daripada kebiasaannya nak mengajar. Lebih-lebih kalau guru-guru yang berpengalaman, yang dah lama, so mereka lagilah memerlukan pendekatan yang terkini, yang baru ni. Jadi mungkin pendekatan yang saya kongsikan ini boleh membantu mereka. Oh, ini caranya, ini cara yang baik, ini cara yang mudah akan lebih seronok. Okey, jadi murid seronok, guru pun seronok untuk belajar. Bagi saya berkesan. Masih kita boleh perlu diteruskan. Masih perlu diteruskan. Sebab memang kita tahu pendekatan secara fizikal bersemuka lebih baiklah kan. Tetapi dalam konteks tertentu memang kita perlukan webinar juga. Okey. Dan sekarang ini murid dia banyak akses. Dia tak tertaluk kepada pembelajaran dekat dalam kelas saja. So dia boleh disokong pembelajaran mereka tu secara webinar lah ataupun secara online. Jadi macam pelantar-pelantar online itu memang saya rasa sangat penting. Macam saya pun ada kupas tadi, selain gunakan buku fizikal ke, mereka sekarang ni memang menggunakan handphone. Di tangan setiap murid, balik je perkara yang akan dibuat selain dia makan dan sebagainya, dia akan pegang handphone. Itu saya jamin. Setiap orang mesti ada telefon pintar sekarang kat rumah ataupun handphone lah. Jadi maknanya pelantar webinar ini juga sebenarnya boleh lebih mendekati golongan muda ini. Okey, sebab diorang zaman sekarang, contoh kita boleh sebutlah macam TikTok, Facebook, YouTube, type saja. Okey, nak belajar sains, semua ada dalam tu. Dan di tangan mereka ada handphone. Itu cara yang paling mudah untuk mereka akses, instead of diorang ambil buku. Memang agak mencabarlah zaman sekarang ni. Jadi kalau tanya saya apakah penting tak webinar pada zaman sekarang, saya rasa penting dan ia perlu diteruskan. Rasanya sudah berhenti kan. Betul. So kita pun tengah work out apakah cara yang terbaik lah. Ya, betul. And reason saya tanya soalan ni adalah tengok apa, macam menurut cikgu kan, negeri-negeri dengan sekolah-sekolah masih ada berhubungan lagi. Ada. So macam bagaimana pelangi boleh participate, betul, dengan berkesan kan. Kalau nak buat seminar-seminar dalam satu tempat tu susah. Betul. Kena ajak ini, ajak tu lagi, surat tu lagi. Betul. Jadi kalau ada webinar tu lebih senang. Betul. Saya pun mensokong kalau program yang berskala besar macam nak buat webinar melibatkan negeri ke ataupun peringkat nasional ke, jadi platform webinar ni memang sangat-sangat diperlukan dan sebenarnya dia sangat berkesan juga sebenarnya saya. Okey. Misalnya kalau kita ada seorang macam cikgu Remy yang sangat bagus dalam mengajar sains. Okay, tapi dia duduk di Melaka. Betul.
murid-murid atau cikgu di Kelantan, dia tak dapat benefit. Betul. Kan kalau Cikgu Remy boleh buat satu online, betul. Lebih ramai lagi boleh nampak, boleh belajar dengan cara Cikgu Remy kan. Betul. Saya pun setuju. Maksudnya dan saya memang menyokong platform digital ni untuk bantu lebih ramai. Sebab kalau kita contoh macam cerita tadi, kalau kita cikgu hebat pakar contoh kat Melaka atau kat Kelantan sekalipun, kita hanya dapat membimbing murid kita dalam kelas je. Tetapi kalau ada pelantar webinar ataupun online ni, kita boleh kongsi ilmu tu kepada lebih ramai lagi murid ataupun guru kat luar sana. Idea memang okey lah. So terima kasih sekali lagi sama-sama. Remy. Baik.